Hai semua, selamat kembali ke SKC Sunday School. Cikgu harap semua khabar baik ya. Okey, mari kita teruskan. Kita mulakan dengan doa pembukaan. Mari kita doa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus bagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan bagi pengajaran Sunday School hari ini. Kami berdoa agar kami dapat belajar dan memahami-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Okey, mari kita lihat apa yang kita belajar untuk hari ini ya. Tajuk hari ini ialah pengakuan Petrus tentang Yesus. Mari kita lihat. Sebelum tu kita lihat beberapa mari kita lihat beberapa perkataan yang penting. Okey, kita lihat ya. Okey. Yesus ialah anak manusia. Okey. Yesus anak manusia. Okey. Ini adalah satu nama untuk Tuhan Yesus, anak manusia. Okey. Dan ini menunjukkan kemanusiaan Tuhan Yesus ya. Okey. Yesus ialah Kristus. Kristus ialah satu perkataan dari bahasa Greek ya. Bermakna orang yang terpilih. Okey. Orang yang telah diurapi. Okey. Yesus ialah juru selamat yang dipilih. Okey. Okey, Yesus ialah Messiah. Messias. Okey. Messias ialah satu perkataan Hebrew bermakna juga orang yang telah diurapi, orang yang telah terpilih ya. Okey, pengajaran untuk hari ini. Mari kita lihat ya. Pengakuan Petrus tentang Yesus. Okey, kita mulakan dengan bacaan Alkitab untuk hari ini. Matius ayat 16 pasal 16 ayat 13 hingga 20. Mari kita baca bersama-sama ya. Okey. Okey, Yesus pergi ke daerah dekat kota Kaisarea Filipi. Di situ dia bertanya kepada pengikut-pengikutnya, menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Okey, mereka menjawab, ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada juga yang berkata Elia, sedangkan yang lain berkata Yeremia ataupun salah seorang nabi. Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Tanya Yesus. Maka Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Okey. Hai Simon anak Yohanes, berbahagialah engkau, kata Yesus. Bukannya manusia yang memberitahukan hal itu kepadamu, tetapi Bapa-Ku di syurga memberitahumu. Oleh itu ketahuilah engkau Petrus, batu yang kuat. Dengan beralaskan batu inilah aku akan membina jemaahku. Bahkan maut pun tidak dapat memusnahkannya. Kemudian Yesus melarang pengikutnya memberitahu sesiapa pun bahawa dia penyelamat yang diutus Allah. Okey, panjang tu bacaan kita untuk hari ini ya. Mari kita lihat apakah maksudnya. Okey, Yesus dan pengikutnya meninggalkan kawasan daerah Galilea. Yesus dan pengikutnya pergi ke daerah Kaisarea Filipi. Okey, kawasan dia berbukit-bukit sikit, jauh sikit dari Galilea. Okey. Setibanya di sana, Yesus bertanya kepada pengikutnya, menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Tadi kita belajar anak manusia siapa tu? Anak manusia ialah Yesus. Okey. So pengikutnya menjawab, ada orang berkata Yohanes Pembaptis. Siapa tu Yohanes Pembaptis? Ini dia. Itulah Yohanes Pembaptis. Ingat tak, dia yang membaptiskan Tuhan Yesus.
Ada juga yang berkata Elia. Ini ialah Elia ya. Okey. Ada yang berkata Yeremia. Yeremia selalu menangis, sangat sedih. Atau salah seorang nabi. Okey, jadi orang ramai tahu bahawa Tuhan Yesus telah dihantar oleh Tuhan. Tuhan Yesus adalah mungkin seorang nabi. Okey, inilah pendapat orang ramai yang di luar tu ya. Okey. Kemudian Yesus bertanya kepada pengikutnya, "Tetapi menurut kamu siapakah aku ini?" Tuhan Yesus bertanya kepada pengikutnya yang telah mengikuti Yesus, yang telah belajar, yang telah diajar oleh Yesus. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Pada pendapat kamu, siapakah saya?" Okey? Mari kita lihat. Simon Petrus terus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Wow. Okey, mari kita lihat. Yesus pun berkata, "Berbahagialah engkau sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di syurga." Tuhan Yesus berkata, Petrus ni sangat istimewa ya. Kerana Tuhan Bapa di syurga telah memberitahunya bahawa Yesus ialah Mesias. "Engkau Petrus, batu yang kuat. Dengan beralaskan batu inilah aku akan membina jemaahku." Nampak tu? Wow. Yesus terus berkata, "Aku akan memberikan kunci dunia baru Allah kepadamu." Okey. Akhirnya, Yesus ialah Mesias dan Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada sesiapa pun bahawa ialah Mesias. Okey, inilah cerita untuk hari ini. Okey, mari kita lihat apa yang kita dapat belajar dari cerita hari ini. Kita belajar Yesus ialah Mesias. Yesus ialah imam yang terpilih, orang yang diurapi, okey? Melalui Yesus saja kita dapat diselamatkan. Melalui Yesus saja kita boleh ada hubungan dengan Tuhan. Okey. Petrus ialah batu yang kuat. Okey. Petrus seorang yang beriman kepada Yesus. Okey, kita tahu tu. Petrus akan dijadikan dasar bagi gereja. Okey. Dia akan berkongsi Injil selepas pemergian Yesus. Inilah yang diberitahu Yesus apabila dia kata Petrus ialah batu yang kuat. Ramai orang akan menjadi pengikut Yesus kerana Petrus. Melaluinya ramai akan mengenali Yesus. Hanya melalui Yesus kita boleh masuk ke syurga. Okey, kita juga belajar apabila kita beriman seperti Petrus. Kita ingat dia, Petrus beriman kepada Tuhan Yesus. Petrus percaya kepada Tuhan Yesus. Okey, oleh kerana dia beriman, Tuhan telah menunjukkannya bahawa Yesus ialah Mesias. Lebih banyak kita mempercayai, beriman dan mencari, lebih banyak akan didedahkan kepada kita. Jadi kita mesti berusaha belajar lebih lagi tentang Tuhan. Okey, kita boleh belajar lebih lagi tentang Tuhan menerusi bacaan Alkitab, menerusi pengajaran Sunday School. Kita juga boleh belajar mengenai Tuhan Yesus melalui khutbah padri di gereja, ataupun kita juga boleh berbincang dengan ibu bapa kita. Okey, lebih banyak kita belajar, lebih banyak kita mencari, lebih banyak akan Tuhan Yesus bagi kita pengetahuan ilmu ya. Okey, inilah pengajaran kita untuk hari ini. Okey, bacaan Alkitab ayat yang penting untuk hari ini ialah maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Okey, pengajaran hari ini diambil dari Matius bab pasal 16 ayat 13 hingga 20.
Ayat hafalan untuk hari ini diambil dari Matius pasal 16 ayat 16. Mari kita baca bersama. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jadi, apabila kita hafal dan mengingati semula ayat hafalan ini, kita akan tahu bahawa Yesuslah orang yang terpilih, yang dihantar oleh Tuhan untuk menjadi juru selamat kita. Dan dia adalah Anak Allah yang hidup. Okey, Tuhan kita hidup dan kita perlu ada perhubungan dengan Tuhan, dan perhubungan ini hanya melalui Tuhan Yesus, dan hanya Tuhan Yesus dapat menyelamatkan kita. Okey, apabila kita ingat ayat hafalan ni, kita boleh tahu bahawa, kita boleh ingat bahawa Tuhan berkuasa dan Tuhan Yesus adalah anak Tuhan, anak Allah yang hidup. Okey, sekian saja pengajaran kita untuk hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran hari ini. Bantulah kami mengenali dan menyayangi-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian saja untuk hari ini. Bye-bye. Jumpa lagi.